Apa di sebalik tauliah agama? Dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan, Jom Channel terpanggil untuk merentasi peristiwa yang menimpa Dr. Ustaz Abu Hafiz Salihuddin. Dalam satu hantaran di Facebook beberapa hari yang lalu, Abu Hafiz melahirkan kekecewaannya terhadap layanan yang diberi oleh Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi kepada permohonannya untuk memberi kuliah. Beliau mencadangkan agar kaedah pemberian tauliah mengajar diperbaiki agar lebih terbuka. Antara perkara yang saya yakin perlu turut sama diperbaiki adalah kuasa mutlak pemberian tauliah mengajar agama di wilayah persekutuan dalam pentadbiran madani Kerajaan Perpaduan. Wilayah persekutuan adalah wilayah pusat semua rakyat Malaysia. Ia sepatutnya berbeza dan lebih terbuka dari negeri-negeri. Namun peraturan tetap peraturan. Bagi mana-mana penceramah hendaklah ada tauliah mengajar, tegasnya. Abu Hafiz menjelaskan beliau telah mengisi borang online untuk memohon semenjak 18 Ogos 2022. Oleh kerana tiada berita, beliau yang juga pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sekali lagi memohon secara manual pada hujung Februari 2023. Alhamdulillah, saya dipanggil temuduga pada 16 Mei 2023. Temuduga berjalan baik. Saya tunjukkan keahlian akademik yang direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala pada saya. Ijazah Sarjana Muda Kepujian Quran dan Sunnah UiIM, Sarjana Pengajian Islam SOAS University of London dan Dr. Falsafah Pemikiran Politik Islam USM. Soal jawab berjalan baik juga, jelasnya. Malangnya permohonan beliau ditolak sedangkan dakwanya permohonan ustaz yang aktif berpolitik diterima. Pada 13 Julai 2023, saya terima surat bertarikh 15 Jun 2023 menyatakan permohonan tauliah mengajar wilayah persekutuan saya ditolak tanpa alasan. Namun, saya dimaklumkan pula seorang ustaz dari Pantai Timur yang aktif di pentas politik juga dan selalu meratip perkataan bodoh dalam ceramahnya ada tauliah mengajar di wilayah persekutuan. Katanya, Abu Hafiz mempersoalkan tindakan Jawi yang dilihatnya tidak adil. Saya juga ingin bertanya, adakah ustaz dari Penang yang juga berceramah aktif di pentas politik PRN lalu yang selalu jerit dan jerkah orang baru sahaja diluluskan tauliah mengajar wilayah persekutuan? Kenapa tiada sebab penolakan pada permohonan saya? Boleh saja ditolak tapi berlaku adillah dengan alasan. Kerana kalian minta supaya memohon tapi bila dipohon ditolak tanpa alasan, bidasnya. Pada masa yang sama, beliau menemplak Jawi yang didakwanya memberi tauliah kepada aktivis politik yang menghina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah perlu aktif di pentas politik tertentu dan mengkritik terbuka hina PM ke-10 agar mampu memudahkan kelulusan tauliah mengajar di wilayah? Adakah ada syarat-syarat tidak tertulis untuk mendapat kelulusan tauliah mengajar wilayah persekutuan? Soalnya. Sambil meminta maaf kerana bertanya secara terbuka, Abu Hafiz menuntut agar Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Profesor Madya Dr. Luman Abdullah dan pejabatnya memberi pencerahan terhadap persoalannya. Untuk rekod, Abu Hafiz pernah menjadi Esko Armada dan kemudian Ketua Pejuang Muda setelah peristiwa langkah Sheraton pada 2020. Bagaimanapun, beliau meletakkan jawatannya susulan keputusan Presiden Pejuang, Datuk Seri Mukhlis Mahathir memohon menyertai gabungan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Mahathir Mat Yassin pada sekitar Mac 2023. Terdapat juga dakwaan di media sosial bahawa beliau merupakan budak Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang didakwa sebagai pengikut ajaran Wahabi yang tidak pernah didedahkan buktinya. Umum mengetahui setiap tuduhan hendaklah disertai dengan bukti sahih. Jika tidak, ia menjadi fitnah dahsyat yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Justru adalah tidak ada sekiranya penolakan tauliah mengajar terhadap Abu Hafiz ini dibuat berdasarkan hearsay atau kabar-kabar angin di media sosial. Sedangkan pada masa yang sama tauliah mengajar seperti didakwa beliau telah diberi kepada ustaz-ustaz yang maki hamun dan menyerang Perdana Menteri sambil berselindung di sebalik nama dakwah dan ceramah agama. Jom Channel tidak melihat isu ini sebagai terpencil dan ia berlaku hanya kepada seorang pensyarah universiti bernama Abu Hafiz yang ingin berkongsi ilmunya. Sebaliknya, isu ini perlu diambil perhatian oleh Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dengan serius. Ini kerana kita melihat selepas pilihan raya negeri baru-baru ini, virus kebencian melampau terhadap Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang direstui Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja-Raja Melayu telah melahirkan varian penyakit berbalisma akhir zaman yang tidak pernah wujud sebelum ini. Kita melihat wira songsang dipuja dan diraikan, rasuah dikata sedekah, isu perkauman diperbesarkan dan fitnah bertaburan tanpa sekelumit rasa berdosa, sementara Raja-Raja Melayu dan kedaulatan undang-undang negara dipelekeh.
Semua itu amat berbahaya dalam pembentukan sebuah negara bangsa. Jika benar mulut-mulut ustaz yang didakwa mendapat tauliah daripada Jawi dengan bebas menjajah naratif bejat ini, maka Menteri Agama adalah bertanggungjawab. Malang sungguh kepada rakyat Malaysia apabila amaran Nabi SAW kepada umat Islam tentang bahaya puak Ar-Ruwaibidah kini semakin nyata. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, maksudnya akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu golongan Ruwaibidah berbicara. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka Nabi SAW menjawab, orang bodoh yang menguruskan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu alam, Jom Channel menegur kerana berpegang kepada kata-kata Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wahai kalian semua, jika sekiranya kalian melihatku terpesong, maka perbetulkanlah diriku. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.